Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya sekalian yang ditunggu-tunggu. Tapi apapun, kita tekan dulu like, love dan share dengan seramai mungkin sebab kalaupun anda yang dah agak pintar dan pandai dan dah berjaya, tapi ramai lagi yang di luar sana yang masih lagi memerlukan sedikit sebanyak bantuan kita. Dan malam ni cuma satu lagi contoh, saya tak kata ni the best, tetapi untuk saya it is one of the best and latest yang saya dapat melalui pengalaman sendiri. Latest maksudnya baru tahun ni dapat, dan saya dah cuba dan ada dia punya kesan-kesan yang saya akan kongsi dengan anda. Cari pen, cari kertas sebab ada benda yang saya minta you copy nanti, boleh tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam mana, apakah yang dinamakan rahsia hidup 7 hari? The magic of 7-day living. Angka 7 ni saja kalau kita kupaskan malam ni tak habis cerita. Anda ingat saja yang 7 ni ada dia punya rahsianya sendiri, tapi saya nak teruskan kepada, boleh tak saya bantu anda untuk menggunakan sistem ni untuk menyelesaikan sebahagian daripada masalah you. Kalau tak semua, mungkin sedikit insyaAllah. So, tolong ambil perhatian ya. Nombor 1. Okey, kita mulakan. Okey, nombor 1, semua daripada kita ada masalah, betul tak? Semua daripada kita ada stres, betul tak? Jadi malam ni saya nak ambil yang lebih teruk. Saya nak ambil yang berpenyakit dan juga yang bermasalah financial punya inilah kekangan masalah duit. Okey, boleh tak? Sebab dua masalah ni bagi saya adalah masalah utama, terutama sekali di zaman sekarang ni. Okey, itu sebagai contoh. Saya nak tunjukkan bagaimana tak gunalah kita cerita tentang orang yang dah berjaya, betul tak? Kan? Jadi mulakan dengan boleh tak anda cerita tentang diri anda dahulu secara minda, secara mental, mainkan game anda apa yang you tengah bermasalah sekarang ni. Okey, contoh katakan you bermasalah penyakit lah. Saya ambil malam ni contoh stage 3 atau stage 4 cancer. Bukanlah senang nak ambil contoh tu, tapi kita ambil yang paling serius. Ataupun anda bermasalah duit yang tak mencukupi, dan zaman sekarang ni susah juga nak cari kerja. Tu nak buat macam mana ni? Kadang-kadang buntu fikiran kan? Okey. Jadi kita kalau boleh selesaikan masalah-masalah macam ni, saya rasa banyak lagi masalah besar-besar kita boleh selesai. Betul tak? Okey. Baik, kalau macam tu tulis dulu. Selalunya kita ada isu minimumnya 1 atau 2 yang besar-besar. So bagi saya, kita mulakan dengan isu dulu. Sekarang ni, you ada isu apa? Maksudnya nombor 1, tadi saya bagi contoh apa? Duit tak cukup. Tulis kat situ. Okey. Nombor 2, katakan penyakit baru naik hinggap. Blood pressure dah naik. Diabetes dah mula doktor bagi ubat. Contoh. Tapi kita terbalikkan. Nombor 1, setengah orang itu yang paling sakit. Contohnya saya pernah, dan kan you pernah dengar selalu kena gout dan cancer dan sebagainya kan. So kalau you pun bermasalah lebih kurang yang serius macam tu, tulis nombor 1 kat situ. Nombor 2 apa? Nombor 3 ni kadang-kadang you ingat, kadang-kadang tak ingat. Tapi ramai orang yang berkeluarga selalu ada isu-isu lah. Masalah anak ke, masalah sekolah ke, tulis kat situ. Alright, dah siap? Dah siap? Okey. Kalau dah siap sekarang, tengok cara kita mulakan cerita ni. Ready? Antara nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni, tengok lagi sekali yang mana benar-benarnya nombor 1. Saya ulang lagi sekali. Yang mana yang benar-benar nombor 1. Antara duit dengan kesihatan tadi, yang mana yang you paling risau sekarang? Okey, katakan kalau kanser, mestilah kanser dulu, betul tak? Okey, kalau you tak ada kanser, kalau takat ada diabetes ataupun ada penyakit mungkin psoriasis saja ke, ataupun penyakit katakan high blood je, mungkin you akan letak duit dulu, betul tak? Nombor 1. Siap? Itu nombor 1. Nombor 2, ikut saya, ialah kat mana you nak pergi daripada sekarang ni? Okey, kat mana you nak pergi? Ramai orang fikir-fikir, ni doktor nak buat cerita motivasi, nak pergi sampai macam mana, destinasi jadi millionaire semua. Sorry. Ini bukan kerja tu. Kerja sekarang ialah untuk menceritakan macam mana you nak selesaikan masalah yang tengah you hadapi, yang tengah panas sekarang ni. So, destinasi kita nak mulakan supaya kita tak lupa. Walaupun kita nak jaga 7 hari, itu konsep 7-day living, tetapi kita kena ada dia punya gambar yang dah siap. Okey, selalunya kita dah ada destinasi. Contoh, katakan saya bagi contoh saja. You nak pergi pada umur 70. Pergi betul. Maksudnya you say goodbye. Maksudnya tak apalah. Kalau Tuhan kata nak ambil umur kita pada umur 70, you setuju. Contoh
Okey, kalau 70 sekarang, katakan kita semua setuju 70. Ni kalau yang tengah tengok ni atas pada 70, you letaklah 90 ke 80 pula. Okey. Tetapi ramai-ramai kalau tulis 70, saya nak you tulis kat situ apa yang you akan bawa sekarang kalau you tak buat sesuatu tentang ini. Saya ulang lagi sekali. Kalau you tak buat sesuatu tentang yang ini sekarang ni, apa yang you akan dapat pada umur 70 nanti? Katakan Tuhan tahan you sampai umur 70. Walaupun you baru umur 40. Kan ramai-ramai yang ikut ni umur 40-an, 30-an kan, ke atas kan. So, ada lagi 30 tahun. Kalau you tak buat sesuatu, you tak peduli apa yang kata malam ni, you rasa apa yang you akan dapat. Tulis kat situ. Nombor 1, kalau pun sampai panjang umur macam tu, katakan tak ada kaki. Kaki out. Pasal apa? Pasal diabetes tak kontrol. Ataupun breast dah operate. Ataupun dah buat mastectomy dah habis semua. Kalau tak jaga juga, kalau tak mau peduli apa yang saya kata malam ni, besok dia sampai ke paru-paru, tapi umur you panjang juga. You kena pakai ventilator. Faham tak? Terus. Ni bukan cerita COVID, cerita real yang ramai lagi kat luar sana yang kena bantuan doktor, kena ambil morfin. Sebab sakit dah dekat 5 tahun dah. Tak boleh buat apa-apa lagi dah. Doktor kata dah menyebar, dah tersebar sampai stage 4. So, you tak mau buat apa-apa juga. Okay? Masih sampai umur 70, tetapi bila meninggal nanti, dia akan kesannya amat buruk sekali. Okey, you dah tahu kalau you tak buat apa-apa. So, mau tak mau, you kena buat sesuatu, betul tak? Memang you tengah buat sesuatu pun. Soalannya, macam mana nak buat sesuatu tu? Sekarang tiba yang yang kedua, iaitu 7 tahun. Saya nak you sekarang tengok bukan pada umur 70. Saya nak you tengok, bayangkan sekarang, bila 7 tahun dari sekarang, you jadi macam mana? Kalau you tak buat sesuatu. Ataupun kalau you buat sesuatu. Malam ni kena buat sesuatu lah kan. Okey, you dah dapat bayangkan, katakan 7 tahun lagi insyaAllah baik, ataupun nanti doktor bagi tu respon dia bagus, positif, you boleh clear, lepas tu bagi ubat hormon dan sebagainya. Ataupun dari segi duit tadi, okey, you buat bisnes kecil-kecil dulu, ataupun you buat Grab, ataupun you ni lah kerja kuat, kerja first job, second job, third job ke apa. Jadi 7 tahun lagi you dah kira boleh nampak kalau you buat sesuatu dan apa itu. Tapi yang paling untung malam ni ialah kalau siapa boleh nampak 7 bulan daripada sekarang. Sebab 7 bulan ni, lebih kurang bulan 5 tahun depan, you dah tahu dah apa yang akan jadi pada you kalau you buat sesuatu atau you tak buat sesuatu. So malam ni of course lah you kena buat sesuatu kan. So 7 bulan katakan kalau orang yang sakit, aku dah memang nak clear. Sekurang-kurangnya pada masa tu doktor dah discharge. Dia bagi surat, so jumpa cuma 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Maksudnya dia dah mula follow up, you dah baik. Ataupun duit you dah bayar hampir semua yang wajib you bayar. Ada lagi hutang-hutang bank tu, you boleh bayar bulan-bulan. Tapi hutang dengan kawan bergaduh hari-hari sekarang, 7 bulan lagi aku nak clear. So you dah tulis semua tu kan? Nanti malam you clear tulis ni. Dan tulisan ni tak perlu setiap hari. Tak perlu setiap minggu, bahkan mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali je. You tengok balik. Is that clear? Sebab you tak boleh tukar ni setiap hari lagi dah. Sebab sekarang tiba masanya kita masuk pada program yang dinamakan 7-day living. Hidup cuma untuk 7 hari. Dahsyatnya program ni ialah you kena ada 2 sistem. Satu sistem reality, satu lagi sistem yang abstrak. Kalau bahasa-bahasa dalam tu dia panggil goib. Dia goib, maksudnya gaib. Dia benda yang you kena imajinasi you kuat. Tak boleh nak tengok secara real. Saya tunjuk kat you maksud saya. Kalau you boleh sampai ke dunia tu, baru you boleh ikut program ni. Kalau tidak nanti you akan melawak aja. You dengar, you buat, sekat jalan, you let go. Pasal apa you kata doktor, saya ada lagi 7 tahun, saya ada lagi 17 tahun, saya baru umur 30, mungkin lagi 40 tahun. So, you tak akan berjaya. Pasal apa? Itu membuktikan you tak faham maksud 7 hari punya kehidupan. 7 hari punya kehidupan, tengok dia punya sistem mengatakan kalau nak berjaya, ada 4-5 step. Step pertama ialah, ready? Step pertama ialah, you kena belajar ada yang dinamakan 7 perkara yang you kena cari dalam masa 7 hari ni. Dan saya akan mulakan secara nombor 1 sampai nombor 7. You nampak macam banyak, tapi saya permudahkan nanti. Ready? Kopi nota. Benda ni dah ada saya bagi dulu-dulu, tetapi ramai yang tak ikut atau lupa. Nombor 1 ialah, you mesti cari ketenangan jiwa. So, nombor 1, orang putih kata peace of mind. Ketenangan jiwa, nombor 1. Dah siap? Nombor 2, kena tulis sehat dan bertenaga.
Ni yang orang cari. Tak kira 7 tahun ke, 70 tahun ke, ataupun 7 hari. Yang ni yang dia cari. Okey. Nombor 3 ialah, nombor 1 apa saya kata tadi? Ketenangan jiwa. Nombor 2 ialah sihat dan bertenaga. Nombor 3 ialah apa dinamakan? Apa tu? Kasih sayang yang berpanjangan. Pendek kata perkataan love lah. Kena ada love ni. Okey. Nombor 4, yang ni dipanggil financial freedom. Kebebasan kewangan. Nombor 5 ialah dinamakan tujuan hidup. Ramai tak tahu tujuan sebab tu dia pening kepala. Nombor 6 dinamakan bagi balik, give back, bagi balik. Dan nombor 7 ialah, siapa tahu? Cepat. Nombor 7 dia panggil enjoy. Dalam dunia ni kena belajar enjoy juga. Jangan asyik nak kerja je, faham tak? Tapi dalam bahasa enjoy, dalam bahasa The Art of Living 7 Days ni ialah, perkataannya ialah bersyukur ataupun thank you. Okey, 7-7 ni kita cari. Okey, rupa-rupanya yang you kena tahu ialah bila you draw line ni, copy semua dah copy line yang saya tulis dan saya lukis ni, you kena siapkan lebih kurang line 7 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buat line macam tu. Lepas tu you buat tepi ni macam tu dan tengah-tengah bagi 2. Kenapa nak bagi 2? Siapa tahu? Okey, sebab dalam dunia hidup kita ada 3 kompartmen, ada 3 bahagian lah yang paling besar dalam hidup kita, ada 3. Satu dinamakan minda, satu dinamakan fizikal kita, body kita, dan satu lagi soul ataupun roh kita. Memang tak boleh lagi. You kalau tak ada satu daripada 3 ni, bukan manusia. Ada siapa-siapa tak ada roh kat sini? Okay. Ada siapa-siapa tak ada badan? Okay. Ada siapa-siapa cuma ada minda je? Cuma kadang-kadang tak balance. Sebab tu malam ni, mau tak mau kita cuba pastikan sebab kita cuma ada 7 hari sahaja. Saya ulang, kita cuma ada 7 hari sahaja. Sama ada kita pergi terus atau kita tak pergi terus, itu soal kedua. Soal pertama, apa kita nak buat dalam 7 hari ini dahulu. Baik, jadi kita dah tulis 7 benda yang kita cari. Yang untungnya you belajar malam ni ialah, rupa-rupanya dari segi fizikal dan minda, cuma ada 2 je kat sini you kena fokuskan. Jadi tak banyak benda sebenarnya. Satu ialah sihat dan bertenaga. Nombor 2, nombor 4 tadi ialah financial freedom. Lain semua dia masuk ke bahagian ni. Tengok. Bahagian roh ya. Ketenangan jiwa. Ada kaitan dengan jiwa. Nombor 3, kasih sayang. Kan daripada roh juga kan. Lepas tu nombor 5 apa? You punya tujuan hidup. You punya feel tentang hidup. Bila you dah dapat, tak payahlah ulang hari-hari pun. Lepas tu nak bagi balik, tak mau bagi balik. Sedekah tak sedekah tu. Itu di nombor 6. Walaupun fizikal, tapi hajat nak bagi tu, doa semua tu kat sini. Dan nombor 7 ialah apa? Bersyukur. Bersyukur tak payah buat apa-apa. Hari-hari dah boleh kata Alhamdulillah ataupun thank you. Baik. Jadi kita dah habis bahagian ni. Maka kita dalam lagi sebahagian besar, kita dah habis setengah, lagi setengah je saya nak belajar dengan anda supaya saya pun ingat balik apa yang saya dah belajar. Iaitu setelah kita accept, kita dah accept tak? You kena mula dengan accept dulu. You kena terima hakikatnya inilah you punya masalah, inilah keadaan hidup you sekarang. Bila saya kata accept, ramai orang kita tersalah pakai, tersalah guna secara negatif. Nak buat macam mana, dah Tuhan bagi macam ni. Tapi you semua pun setuju yang Tuhan suruh kita usahakan. Betul tak? Kalau kita tak mau tukar kita punya perangai, kita punya hidup, Tuhan pun tak akan bagi pembaharuan apa-apa. Maka kita kena tukar. So, cara terbaru, ini agak sensitif. Kalau you tak biasa dengan program ni, you agak rasa pelik. Tapi saya nak cuba nasib saya, mengajar you tengok. Boleh faham tak boleh faham? Kalau you nak ikut 7 hari program yang saya buat ni, you kena buat sesuatu yang lebih luar biasa sikit. Ready? Bila you dah sampai hari ke-7 nanti, saya akan lekatkan apa pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi you kena sediakan diri you dulu. Ready? Bila sampai hari ke-7, tengok elok. Apa saja yang berlaku, yang saya nak cerita 7 hari ni, you mesti cuma ada 1 saja, 2, 3, 4 dan ada lagi 3 kat sini. Tapi yang penting sekali ialah you kena positif. Maksudnya you tak boleh ada sifat negatif langsung. Walau macam mana jadi pun you kena perkataannya positif. You tak boleh kata jika aku baik. Itu masih lagi tak cukup positif. You kena kata aku dah baik. Walaupun tengah duk ada chemopot lagi, tengah radiation lagi, okey, ataupun tengah duk makan herba apa-apa lagi, ataupun tengah panaskan matahari macam mana semua tu, you kena tulis
I am well. Itu dari segi penyakit. Dari segi hutang juga kena kata, aku dah bebas. Aku dah macam apa? Maksudnya you dah bayar habis. You dah nampak, you dah bayar habis. Walaupun you masih berhutang. Pasal apa? Gambaran ini adalah merupakan seruan. Tahu seruan tak? Doa. Faham tak? You kena mula daripada sekarang. Walaupun 7 hari, masih boleh. Mungkin kita hutang 100,000, kita tak boleh bayar 100,000 dalam masa 7 hari. Tapi kalau you boleh bayar 700, you boleh bayar 1,000 daripada 100,000 tu, berarti you dah capai konsep 7 hari punya konsep. Stage 4, you tak akan besok, lusa, minggu depan clear stage 4 yang sampai ke paru-paru, sampai dah liver semua. Tetapi kalau you boleh hilangkan bengkak tu, dia kecut sedikit, dia rasa lembut sikit, you boleh tidur, faham tak? Dan berat badan you dah tak turun lagi, demam you dah okey. Itu dinamakan positif untuk 7 hari. So you fokus cuma untuk 7 hari. You jangan peduli dia sampai ke paru-paru semua tu lagi. Faham tak? Sebab apa? Yang tu yang kat 7 tahun, yang 7 bulan. Tapi yang 7 hari ni, inilah yang dimaksudkan you kena masuk ke dunia yang satu lagi. Dunia inilah yang akan menjadikan you luar biasa. Tengok boleh Dunia yang satu lagi ni ada 2 akibatnya. Daripada lepas 7 hari ni, sama ada kita pergi betul ataupun kita berhijrah melawat dunia yang lagi satu. Berarti kita semua dah anggapkan macam kita dah tak ada kat sini. Sebab kita nak pergi melawat ke sana. Dan kalau Tuhan nak ambil kita, kita dah bersedia. Dahsyat Lepas tu you tak boleh masam muka, you tak boleh daripada sekarang nak sampai takut sampai gila-gila. Pasal apa? Memang mau tak mau kita kena pergi ke sana. Jadi saya dah bersedia, anda dah bersedia, maka inilah cara yang kedua. Satu, kita pergi terus. Kalau Tuhan ambil, kita tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau Tuhan tak ambil, ini dia. Dan kadang-kadang you akan tengok balik. Setiap minggu masa Tuhan tak ambil kita pergi tu, dia akan tengok you patah balik. Minggu seterusnya ada pertukaran tak? Manusia tidak akan bertukar selagi mana dia tak bertukar masa dia pergi ke sana sekejap. Kita tak pernah pergi pun. Malam ni baru saya nak ajar. Cara you nak pergi ke sana, cara yang masih you hidup, tetapi you dah tinggalkan dunia. Okay? Maksudnya, you kena tukar daripada you yang sekarang. Cuba pegang badan you semua ni. Saya nak ajar ni dalam program sebenarnya baru boleh. Tapi dalam program secepat ni, saya minta kalau you boleh bayangkan, you pernah tengok tak cerita-cerita macam Matrix ke, macam cerita-cerita yang you boleh keluar daripada diri you dan you letak diri you yang seorang lagi. Bermaksud you boleh nampak diri you yang original, yang bersih, putih, tidak ada masalah, yang sebenarnya tak ada isu. You sekarang ada masalah kanser, dia tak ada kanser. You masalah hutang, dia tak ada. Tapi tetap dia tu adalah you. Berarti you yang bersih lah, yang tak ada apa-apa masalah. Berarti dia bila keluar, ni you kena keluar ni. Saya nak membuktikan kalau you betul-betul buat, saya boleh keluar. Ini dia Nordin sebenarnya. Macam tu. Nordin sekarang dia ada topeng. Dia pakai rambut warna lah, dia pakai tu lah, dia pakai baju lah. Dia nak buat badan dia macam mana ke. Tapi sebenarnya dia yang real adalah dia yang lain. Dia bersih, dia tidak ada kenakalan apa-apa, dia macam tak ada dosa apa-apa, macam putih bersih lah. Jadi kalau you boleh berpresentasi kepada dia ni secara yang berani mendekatkan secara yang original, dialah yang akan menjadi teman you daripada sekarang. Sebab tu saya tulis kat situ, anda kena presentasi kepada diri dia. Dia tu sebenarnya you yang benar-benar akan menciptakan cuma yang baik sahaja dan akan menasihatkan you secara yang baik sahaja. Berarti you bila sampai ke sana, you tak bolehlah daripada hari pertama, kedua, ketiga, keempat buat macam orang sakit sangat. Pasal apa? Dia akan berkata, kalau you nak baik betul, number 1, 2, 3, 4. Saya pendekkan cerita. Pakaian kita saja, cara kita bergerak saja pada hari pertama, kedua, ketiga ni pun akan membuktikan sama ada you akan baik atau tak baik. Contoh, kalau you daripada hari pertama you dah give up dan you pakai baju macam orang sakit betul, tahu tak kalau kita duduk kat rumah kan kita asyik macam orang sakit, dia tak mau langsung keluar, tak mau kena matahari, tak nak pijak tanah semua. So bila dia bertemu dengan anda, which is you, bertemu dengan you, dia akan senyum pada you nanti.
sebenarnya dia tahu yang you tahu you tak bersedia untuk baik. Sama juga yang berhutang tadi. Saya kata tadi, tolong pergi jual kat tepi jalan ke apa, pergi cuci kereta orang ke, tapi you tak mau buat. Maka dia bila berjumpa dengan you nanti, dia akan senyum. Bila dia senyum kat you, you pun tahu. Macam dia fairly you saja. Sebenarnya tak payah bersuara. You dan dia sebenarnya dah tahu apa sebenarnya yang patut you buat. Faham tu? Jadi presentasi you daripada 1, 2, 3, 4, 5 hari yang pertama nak masuk hari ke-7 ni pun dah membuktikan. Boleh tangkap cerita tak? Sebab tu bagi anda yang kadang-kadang pergi buat kerja, kalau you tak perform betul, sebenarnya bukan you tak tahu yang you tak perform betul. Sebab apa, nanti bila you berjumpa dengan dia nanti, dia akan bagi tahu kat you. Dan tak payah dia buka mulut pun. Dan you pun kadang-kadang tersongeh-songeh je, faham tak? Sebab you tahu, you tak perform 1, 2, 3, 4. Jadi you bergaduh duit tak cukup. You bergaduh gaji tak naik. Padahal, inilah cerita dia. So, dia ni amat mustahak. Bila you datang kelas saya yang advance nanti, dia ada satu lagi, you tak akan jumpa dia lagi dah. Sebab dia dah tak cukup idea, kadang-kadang dia pun pening kepala sebab you tak dengar cakap dia. You akan belajar perkataan mereka. Malam ni tak ada masa nak cerita pasal mereka. Kalau mereka tu dahsyat lagi. Tapi dengan dia saja, tengok, dia akan bantu you untuk menanyakan apa sebenarnya yang you nak. Jadi cepat-cepat you tulis kat situ, aku sebenarnya nak dunia bahagia, akhirat syurga. DBRS. Dunia bahagia, akhirat syurga. Ingat sekali, dunia bahagia, akhirat syurga. Dia apa yang you nak buat ni, dari segi nak baik kanser, nak baik you punya financial masalah, duit atau kewangan ni adalah untuk membahagiakan. Okay? Kenapa nak gaji tinggi sikit? Sebab nak bagi anak boleh pergi sekolah elok, nak bagi, ada kereta, tak kena hujan dan sebagainya. Umumbung tak tiris dan sebagainya. So, saya ulang macam mana you nak buat? Ini cepat-cepat you belajar malam ni. Okay. Saya bagi kat you 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita habiskan yang ni dulu. Sebab di sini kalau you selesaikan 5 daripada 7 yang kita cari-cari dah dapat. Ready? Nombor 1, sembahyang. Okey, kalau you tengok kat sini, ada 7. Okey. Patutnya 5 kan? Tambah lagi 2, kenapa? Bagi saya pilih tahajud dengan duha. Sebagai tambahan yang bukan wajib, tetapi saya memang galakkan diri saya sebab kalau dapat buat 7 tu, termasuk yang 5 wajib, termasuk sunat-sunat lain semua tu, maka dia dah mula kita dapat ketenangan jiwa, kita dapat semua yang saya kata tadi kan. Okey, satu lagi, kita galakkan you tulis perkataan Quran awal, sebelah pagi dan Quran sebelah malam. Sekurang-kurangnya sekali tu you kena buat supaya bacaan Quran tu merupakan salah satu daripada memang cara untuk you hidup 7 hari ni. Sebab apa? Nak buat kajian, gelombang Quran tu saja boleh menenangkan jiwa. Nombor 2, boleh jadi syifa. Boleh bagi baik penyakit pun. Ada lagi, kalau you belajar dari segi 5S ni pula, semua-semua ni checklist you untuk setiap malam you check balik you dah buat 5S atau tidak. Kalau dah buat 5S tu, sebahagian besar daripada penyakit you dan you punya masalah kewangan pun boleh hilang. Apa dia 5S ni? Nombor 1 solat, nombor 2 sabar, nombor 3 syukur. Ni ikut tau sampai hari ke-7. Dan nombor 4-nya S, nombor 4 senyum. Sebab tu tiap pagi kena belajar senyum tu. Dan akhir sekali sedekah. Checklist ni kalau you boleh setiap malam kata okey 5 pas. Bila you sampai hari ke-7, you tak akan jadi orang yang biasa lagi dah. Habis cerita bahagian soul. Kita habis. Last 10 minutes ni, kita nak cerita 5 minit ni ialah bahagian minda dan bahagian fizikal. Tak ada banyak yang you perlu risau sangat sebab apa? Ada yang saya dah fix dah. Sebagai rutin, you jangan pergi ke mana-mana. Nombor 1, jangan lupa kepada diet. Kalau tak mau ikut pun kena ikut. Pasal apa? Orang yang nak cari duit pun kena ada makanan yang betul supaya dia boleh buat kerja. Betul tak? Nombor 2, jangan lupa pada matahari. Mau tak mau ikut. Yang merah ni, exercise sedikit. Kalau yang rajin dah bergerak banyak, kerja kuat, kerja yang perlukan bergerak, dia tak payah exercise lagi dah. Okay. Lepas tu last kali dia panggil sleep and fasting. Ingat lepas pada pukul 8 malam, terus tutup kedai sampai besok pukul 7, 8 pagi. So 12 jam at least you puasa dan tidur minimumnya 6 jam. Sepatutnya lah kan. Okay. Baik, bezanya cuma 2 saja. Okay, untuk menjayakan program 7 hari. Dalam 7 hari ni, patah balik pada isu yang 1, 2, 3, iaitu you kena work it out. Work it out. Maksudnya you kena usaha.
Tak boleh cakap. Malam ni bukan teori dan bukan filosofi saja. Konsep dia ni, sebab apa? Daripada tadi saya kata dia ni akan ikut you. Rupa-rupanya you dah terlupa pun. Saya tengah cerita ni pun sebenarnya dia tengah tengok dia. Dia tengah tengok dia tu maksudnya dia tengah tengok you lah, faham tak? You tengah diperhatikan oleh the real you. Dan real you kata kau memang sepatutnya buat macam ni untuk kerja. Kalau untuk penyakit memang pergi cari betul-betul treatment yang sepatutnya buat. Kalau tak boleh secara konvensional, secara alami yang real punya, yang boleh percaya betul-betul yang dah ada kebaikan. Cari herba-herba yang betul. Cari cara buat fizioterapi, cari cara orang nak urut dan sebagainya. Make sure you buat betul-betul ni sampai hari yang ke berapa? Ni saya tulis nombor 1 ni. You boleh check balik pada 4 hari kemudian ada beza tak? You sendiri kena check. You kena tahu. Jangan tunggu tahun depan, jangan tunggu bulan depan. Tunggu hari yang minggu ni sahaja. Sebelum habis, you dah check balik. Oh, aku dah buat terapi dengan doktor ni. Ada beza tak? Muntahnya dah clear sikit tak? Ataupun aku dah lega sikit tak? Dah boleh buang air besar tak? Okay. Nombor 2, isu apa tu? Kadang-kadang kita ada isu finance kan? You tulis nombor 2 kat sini. Saya tulis isu ni, semoga you bukan orang yang cuma nak lepas tangan. You masih pegang. Walaupun dalam 7 hari you cuma tinggal. Tapi masih lagi. Cuma you mungkin tak boleh selesaikan semua. Maka you akan selesai dalam orang putih panggil chunking. The chunk. Chunk by chunk by chunk. Maka all the problem can be solved. If you solve the whole 1 million punya hutang, you will macam orang kata jadi gila nanti, betul tak? Tapi you pecahkan dia. Jadi minggu ni aku cuma nak bayar katakan RM600. Ataupun aku cuma nak baik saya katakan untuk hilangkan masalah tak boleh lawas kencing. So fokus kepada itu dulu. Maka bila you fokus. Maka bila sampai hari keempat you dah check you punya masalah pertama. Masalah kedua, masalah ketiga. Jangan lebih daripada 2-3. Kita dalam 7 hari tak sempat nak fikir lebih daripada tu. Betul? Habis. Bila sampai last day, you dah dekat nak pergi balik ke dunia yang satu lagi tu, maka there is a word called let go. You kena belajar let go. Kalau ramai daripada masalah dunia kita, ramai orang tak lepas fail lama. Masih lagi dalam saya kata lupakan dan you tak boleh negatif langsung. Ada juga orang masih dendam, masih lagi rasa marah, masih lagi tak puas hati kenapa Tuhan bagi penyakit macam ni semua. You kena sampai peringkat yang bila sampai je hari ke-6, hari ke-7, macam orang putih kata daycation. You ambil cuti. You ambil orang panggil holiday daripada masalah, you lepaskan. Sebab apa? Kalau you tak mau lepas pun, dia dah tunggu you kat sana. Dan dia bila pegang tangan you balik nanti, dia kata, Din, aku dah katakan kau patut lepaskan cerita lama tu. Contoh, you masih nak pegang. Tak boleh. Nak baik, tak boleh. Dia kata nanti. Dia kata, let go. Maka inilah yang menjadikan program kita berjaya. Sama ada you nak menyelesaikan masalah yang serius seperti penyakit atau hutang, ataupun budak muda yang belum nak kahwin, semua boleh buat cerita macam ni. Okay, you plan untuk 7 bulan lagi nak kahwin katakan, tapi 7 hari ni you nak buat apa? Contoh macam tu. Samalah juga kan kalau kita nak buat sesuatu plan apa-apa pun, kita siapkan plan yang besar, tetapi yang paling senang malam ni you ikut ialah live for only 7 days. Jadi bagi saya juga ada plan-plan saya yang saya dengan staff saya ada plan apa saya nak buat, saya nak close deal dengan apa. Tapi tu cerita saya, takkanlah you nak dengar kan. Tapi kalau you nak tahu, saya pun ada tulisan macam ni. Tapi saya tak adalah masalah yang macam you punya. Tapi saya ada masalah sendiri. Saya pun buat macam ni. Tapi tak semuanya masalah. Kalau you dah tak ada masalah besok, you clearkan everything. You cari peluang pula untuk buat projek untuk nak bagi orang lain pula sihat. Nak bagi orang lain pula happy. Sebab apa? Ilmu yang boleh bagi orang lain bermanfaat tu kan kita dapat untung. Kita share pahala. Dan kita bagi sedekah. Jadi kita kena plan lah ni. Sebab tu kalau you tengok orang macam Abid Liu, you tengok macam orang-orang yang banyak bagi sedekah semua ni, kita patut jealous. Pasal apa? Dia orang betul-betul setiap minggu dia orang ada je projek. Jadi kita sendiri secara kecil-kecilan, kita tak bolehlah bagi dengan dana yang besar. Kita kena ada plan bagi mereka yang dah berjaya. Tapi malam ni saya harap bagi mereka yang berjaya ataupun masih bermasalah, kita semua boleh hidup dalam 7 hari and give the best. And don't worry what happen after that, because apabila dia tersenyum kembali melihat anda pada hari Ahad, contohnya you start hari Isnin, you habis pada Ahad, dia tak sabar-sabar nak pegang tangan you, nak peluk you balik, kata, this is my real Nordin. Maksudnya, this is my real, nama you lah.
Dia pegang you balik, dia peluk you, dan dia akan masuk balik dalam you dengan senyuman. Maka you untuk minggu tu sudah berjaya. Tapi kalau gagal, jangan bimbang. Kita tidak akan sempurna dalam game yang kita belajar malam ni. Tapi kita sentiasa mengembalikan diri kepada satu taraf yang lebih tinggi daripada minggu lepas. Live by 1 week and you will see the difference. Hidup untuk seminggu, lihatlah apa terjadi. Semoga anda berjaya. Stay at home, stay safe. Jaga baik-baik dan jangan risau sangat. Okay? Semuanya akan berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita nak ajak you masuk DND Academy. Kenapa? Nombor satu, you bayangkan ilmu yang saya dah buat lebih kurang dekat 2 tahun ni, dah lebih 200 over YouTube punya video, you akan dapat yang telah dieditkan. Nombor satu. Nombor dua, you akan dapat semua premium program seperti Goodbye Diabetes, Goodbye Obesity, Goodbye Cancer pun, Goodbye Stress, dan kita nak buat banyak lagi, Goodbye Arthritis, ada 12 Goodbye nanti. So anda akan dapat dari semasa ke semasa. Nombor tiga, you akan dapat berkonsultasi dengan doktor-doktor yang ada hampir 30 seluruh Malaysia, yang dipanggil Wellness Advisor. Semuanya para doktor medical. Dan nombor 4, you akan dapat apa saja ilmu yang terbaru dan produk-produk terbaru yang saya akan cerita kepada anda. Tapi nombor 5, dengan menggunakan satu jari aja, you boleh share dengan kawan you bila dia beli atas platform kita dndacademy.my, dndacademy.my, you akan dapat imbuhan 3 kali. You sendiri beli dapat, kawan you beli dapat, dan kawan daripada kawan you pun dapat 3 kali. So, sambil belajar, sambil menjana pendapatan. Okey? Saya berjumpa anda di dalam DND Academy. Join sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.